Hai semua, selamat sejahtera, saya Teacher Tan. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang bab 7, tajuk koordinat, bahagian yang pertama. Dalam video kali ini, kita hanya fokus bahagian 7.1 iaitu jarak dalam sistem koordinat Carters. Okey, sistem Carters digunakan untuk menentukan kedudukan suatu titik pada SATA Carters. SATA Carters terdiri daripada dua garis nombor yang bersilang pada sudut tegak ataupun secara berserenjang. Garis mengufuk ialah paksi X dan garis mencangcang ialah paksi Y. Titik persilangan antara paksi X dan paksi Y dinamakan asaran, yang merupakan permulaan nombor pada kedua-dua paksi. Nilai nombor akan semakin besar apabila ke kanan dan ke atas, manakala nilai nombor semakin mengecil apabila ke kiri dan ke bawah. Okey, kedua-dua paksi koordinat pada SATA Carters mungkin mempunyai skala yang sama ataupun skala yang berbeza ataupun berlainan. Untuk menentukan jarak di antara dua titik pada SATA Carters, kita perlu faham apa itu skala. Okey. Skala bagi suatu paksi ialah nisbah untuk menunjukkan nilai yang diwakili oleh satu unit pada paksi tersebut. Okey, maknanya skala bagi paksi ditulis dalam bentuk nisbah. Okey, kita lihat A ini ya. Marilah kita cari jarak PQ. Okey, satu petak pada paksi X mewakili satu unit. Maka skala bagi paksi X ialah nisbah 1:1. Satu petak pada paksi Y, okey, mewakili satu unit. Jadi skala pada paksi Y ialah nisbah 1:1 juga. Okey, garis PQ yang selari dengan paksi Y. Okey, jadi kita kena rujuk kepada skala pada paksi Y sahaja. Okey, PQ ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 petak. Dan skala pada paksi Y ialah 1 unit bagi setiap petak. Jadi, jarak PQ ialah 6 petak darab dengan 1 unit. Okey, so panjang PQ ialah 6 unit. Okey, kita lihat SATA Carters B ini. Sekarang kita nak cari jarak RS. Okey, satu petak pada paksi X mewakili 10 unit. So, nisbahnya ialah, skalanya ialah nisbah 1:10. Okey. Dan satu petak pada paksi Y mewakili 2 unit. Skala pada paksi Y ialah nisbah 1:2. Garis lurus RS yang selari dengan paksi X. Jadi, kita kena rujuk kepada skala pada paksi X. Okey. RS ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 petak. Jadi, 7 petak darab dengan 10 unit. Okey, jawapannya ialah 70 unit. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan jarak di antara dua titik? Okey, jarak di antara dua titik ialah panjang garis lurus yang menyambungkan kedua-dua titik tersebut. Dan jarak di antara dua titik adalah sentiasa bernilai positif. Okey, soalan yang kedua. Apakah unit ukuran yang digunakan untuk menghitung jarak pada SATA Carters? Okey, jawapannya ialah unit. Okey, kedudukan suatu titik pada SATA Carters diwakili dengan pasangan nombor bertertib X, Y yang dinamakan koordinat titik. Marilah kita tentukan koordinat titik A ini.
Okey, koordinat X-nya ialah 3, koordinat Y ialah 5. Okey, koordinat, ini bermakna titik A terletak 3 unit ke kanan dari paksi Y dan 5 unit ke atas dari paksi X. Okey, apakah koordinat bagi titik B? Koordinat X 3, koordinat Y ialah negatif 3. Titik B terletak 3 unit ke kanan dari paksi Y dan 3 unit ke bawah dari paksi X. Okey, jadi jarak AB berapa? Selain daripada menentukan skala pada kedua-dua paksi, jarak antara dua titik dapat dikira dengan menggunakan rumus. Jika kedua-dua titik mempunyai koordinat X yang sama, maka jaraknya sama dengan beza antara koordinat Y. Iaitu Y2 tolak Y1 lah. Dan kita tak perlu fikir yang mana satu ialah Y2, yang mana satu adalah Y1. Hanya ambil nilai koordinat yang lebih besar tolak koordinat Y yang lebih kecil. Iaitu 5 tolak negatif 3. Jadi jawapannya ialah 8 unit. Negatif-negatif akan jadi positif. Seterusnya. Marilah kita tentukan koordinat titik C ini. Koordinat X ialah 5, koordinat Y ialah 4. Ini bermakna titik C terletak 5 unit ke kanan dari paksi Y dan 4 unit ke atas dari paksi X. Dan apakah koordinat bagi titik D? Koordinat X ialah negatif 2. Koordinat Y-nya ialah 4. Titik D terletak 2 unit di sebelah kiri dari paksi Y dan 4 unit ke atas dari paksi X. Jadi, jarak CD berapa? Jika kedua-dua titik mempunyai koordinat Y yang sama, maka jaraknya adalah sama dengan beza antara koordinat X mereka. Dan kita hanya ambil nilai koordinat X yang lebih besar tolak yang lebih kecil. Iaitu 5 tolak negatif 2. 5 tolak negatif 2. 5 tolak negatif 2 ini akan jadi 5 tambah 2 sebab negatif-negatif akan jadi positif. Jadi CD ialah 7 unit. Contoh pertama. Hitung jarak di antara pasangan titik yang berikut. A. Kedua-dua titik P dan Q mempunyai koordinat X yang sama, iaitu 3. Maka, kita ambil nilai koordinat Y yang lebih besar tolak koordinat Y yang lebih kecil, iaitu 5 tolak negatif 1. Jadi, jawapan PQ ialah 6 unit. Lihat B. Kedua-dua titik R dan S mempunyai koordinat Y yang sama, iaitu 6. Maka kita ambil nilai koordinat X yang lebih besar tolak koordinat X yang lebih kecil, iaitu 40 tolak negatif 30. Jadi panjang AS ialah 70 unit. Contoh kedua, hitung jarak di antara pasangan titik yang berikut. Kita lihat A. Kedua-dua titik P dan Q mempunyai koordinat X yang sama, iaitu 4. Maka kita ambil nilai koordinat Y yang lebih besar tolak koordinat Y yang lebih kecil. Yang ini letak Y yang lebih besar tolak ini Y yang lebih kecil lah. So, antara negatif 8 dan negatif 1, yang mana satu lebih besar? Negatif 1 lebih besar kan? Jadi,
Negatif 1 tolak negatif 8. Panjang PQ ialah 7 unit. Negatif 1 tolak negatif 8 akan jadi negatif 1 tambah 8. So, jawapan adalah 7. Okey, kita lihat B ini. Nak cari RS. Okey. Kedua-dua titik R dan S mempunyai koordinat Y yang sama, iaitu negatif 10. Betul? Maka kita ambil nilai koordinat X yang besar. Yang lebih besar tolak koordinat X yang lebih kecil. Okey, yang ini letak koordinat X yang lebih besar tolak koordinat X yang lebih kecil. So, antara negatif 3 dan negatif 7, yang mana satu adalah lebih besar? Okey, negatif 3 kan? Jadi, negatif 3 tolak negatif 7. Panjang RS ialah 4 unit. Sebelum kita cari jarak EF yang condong ini, marilah kita tentukan koordinat bagi kedua-dua titik ini dahulu. Koordinat X bagi titik E ialah 5. Koordinat Y ialah 4. Koordinat X bagi F ialah negatif 3. Dan koordinat Y ialah negatif 2. Okey. Untuk mencari jarak di antara dua titik yang tidak mempunyai koordinat X yang sama atau koordinat Y yang sama, seperti garis lurus yang condong ini, okey, tidak selari dengan paksi X dan juga tidak selari dengan paksi Y, formula jarak dan teorem Pythagoras boleh digunakan. Jadi untuk soalan ini, panjang EF sebenarnya ialah panjang hipotenus bagi segitiga bersudut tegak. Dan koordinat G sini ialah 5 negatif 2. Okey, kita lihat kaedah pertama. Berdasarkan teorem Pythagoras, kuasa 2 panjang hipotenus EF, okey, adalah sama dengan hasil tambah kuasa 2 bagi dua sisi yang lain. Okey, maka EF kuasa 2 adalah sama dengan GF kuasa 2 tambah EG kuasa 2. Okey, dan bila kuasa 2 ini pindah ke sebelah kanan akan jadi puncak kuasa 2 lah. Okey, baik, sekarang kita lihat GF. GF di sini ya. GF ini selari dengan paksi X yang dikenali sebagai jarak mengufuk. Okey, jarak GF ialah beza antara koordinat X, iaitu X2 tolak X1. Okey, dan EG selari dengan paksi Y ini dikenali sebagai jarak mencancang. Jarak EG ialah beza antara koordinat Y mereka, iaitu Y2 tolak Y1. Okey, jadi muncullah satu formula jarak. Okey, ingat formula jarak ini adalah diterbit daripada teorem Pythagoras. Okey, maka EF ialah koordinat Y yang sama, ambil nilai koordinat X yang lebih besar tolak koordinat X yang lebih kecil, iaitu 5 tolak negatif 3. Okey, baik. Koordinat X yang sama, ambil nilai koordinat Y yang besar tolak Y yang lebih kecil. Okey, jadi 4 tolak negatif 2 dan jangan lupa kita kena kuasa 2 di sini. Okey, baik. Seterusnya kita selesaikan saja. 5 tolak negatif 3 akan jadi apa? 8 kan? Okey, 8 kuasa 2 tambah 4 tolak negatif 2 akan jadi berapa? 6 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 2 ialah 64 dan 6 kuasa 2 adalah 36. Jumlahkan kedua-dua nombor ini kita akan dapat 100. Jadi, punca kuasa 2-nya kita akan dapat 10 unit.
Okey, sebenarnya kalau kita nak cari jarak bagi garis yang condong seperti ini, kita boleh terus guna formula ini. Okey, boleh terus guna formula ini. Yang ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Kita sema balik. X2 tolak X1. X2 tolak X1 ialah 5 tolak negatif 3. Betul? Y2 tolak Y1, 4 tolak negatif 2. Betul? Okey, jadi ingat formula ini untuk dapatkan jarak antara dua titik ya. Baik, kita lihat kaedah yang kedua. Baik. EF kuasa 2 sama dengan GF kuasa 2 tambah EG kuasa 2. Okey, berdasarkan teorem Pythagoras. Okey, kita lihat GF di sini ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 petak dan skala pada paksi X ialah 1 unit bagi setiap petak. Okey, jadi 8 darab dengan 1 ialah 8 unit. Yang ini ialah jarak mengufuk. Dan kita lihat, okey, kita tulis dulu di sini 8 kuasa 2. Okey, tambah. Okey, EG. EG ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak. Dan skala pada paksi Y juga sama. 1 unit bagi setiap petak. Okey, jadi 6 petak darab dengan 1 unit. Jadi 6 unit lah. Yang ini ialah jarak mencanjang. Okey. So, sini kita tulis 6 kuasa 2 dan seterusnya kita hanya selesaikan bahagian ini sajalah. So, punca kuasa 2 100 sama dengan 10 unit. Okey. So, di sini anda perlu ambil perhatian iaitu perjalanan terus dari E ke F tanpa melalui titik G merupakan jarak terpendek. Okey, sebab kalau kita nak cari jarak E ke F melalui titik G ini, maka 6 unit kena tambah 8 unit. Okey, sekiranya kena melalui titik G. 6 tambah 8 sudah jadi berapa unit? 14 unit. Tetapi E ke F hanya 10 unit saja. Jadi jarak EF ialah jarak yang terpendek. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Diberi jarak mengufuk 4 unit dan jarak mencancang 5 unit bagi dua titik A dan B. Hitung nilai A dan B. Baik, kita lihat penyelesaian. Kita tulis dahulu maklumat yang diberi iaitu jarak mengufuk 4 unit. Di mana jarak mengufuk itu? Di sini. Okey, jarak mencancang ialah 5 unit. Di mana jarak mencancang itu? Garis mencancang itu di sini 5 unit. Okey, sekarang kita cari A dahulu. Sebenarnya di sini ialah 5. Okey, sebelah sini ialah A. Okey, so jarak mengufuk sebenarnya ialah 5 tolak A. Okey, 5 tolak A sama dengan 4. Okey, jadi kita pindahkan 5 ke sebelah kanan akan jadi tolak. Okey, 4 tolak 5. 4 tolak 5 ialah berapa? Negatif 1. Jadi A ialah positif 1. Okey. Sekarang kita cari nilai B. Okey, sebenarnya sini ialah B. Dan sebelah sini ialah 1, Y. Okey, so jarak mencancang 5 unit ini sebenarnya adalah B tolak 1. B tolak 1. Okey, sama dengan 5. Maka B sama dengan 5 tambah 1. Negatif pindah ke sini akan jadi positif. B sama dengan 6. Boleh faham? Contoh yang keempat,
SATA Calters menunjukkan sebuah segitiga ABC dengan luasnya ialah 40 unit persegi. Hitung nilai M. Okey, kita lihat penyelesaian. Luas segitiga ABC sama dengan 40. Kita tulis dahulu makluman yang diberi. Okey, luas segitiga adalah 1/2 darab dengan tinggi AB dan tapaknya BC. Okey, BC. Okay, 1/2 darab dengan AB, kita kena cari AB dulu sekarang. Okey, A dan B mempunyai koordinat X yang sama iaitu -2. Okey, jaraknya adalah sama dengan beza antara koordinat Y. Hanya ambil nilai Y yang lebih besar, tolak yang lebih kecil iaitu 7 tolak -3. Okey, sama dengan 10. So, sini kita tulis 10. Darab dengan BC sama dengan 40. 10 bahagi 2 ialah 5. Okey, 5 darab BC sama dengan 40. Okey, kita lihat BC. B ke C. B dan C mempunyai koordinat Y yang sama iaitu -3. Maka jaraknya adalah sama dengan beza antara koordinat apa? Koordinat X. Hanya ambil nilai koordinat X yang lebih besar, tolak yang lebih kecil. M di sebelah kanan paksi Y, jadi M adalah mesti lebih besar daripada -2. Baik, so M tolak -2, ini ialah BC ya, B ke C. Sama dengan 40, bila kita pindahkan 5 ke sebelah kanan akan jadi bahagilah. Bahagi 5. 40 bahagi 5 akan jadi berapa? 8. Baik. So, negatif akan jadi positif lah. Sama dengan 8 di sini. Kemudian, kita sudah dapat nilai M. Dengan pindahkan positif 2 ke sebelah kanan. Jadi, 8 tolak 2. Jadi, M ialah 6. Okey, boleh faham? Contoh yang kelima. Hitung jarak ZK jika A diberi koordinat Z dan koordinat K. Okey. Apabila tiada koordinat X yang sama ataupun koordinat Y yang sama, maka kita boleh terus guna formula inilah. Okey, kita lihat penyelesaian untuk A ini. Okey. So, ini X1, ini Y1, X2, Y2. Kita boleh tulis dahulu di atas koordinat. Kemudian kita masuk dalam formula inilah. X2 tolak X1 ialah 7 tolak -2. Kemudian kuasa 2, kemudian tambah. Okey, Y2 tolak Y1, -3 tolak 2. -3 tolak 2. Kuasa 2. Baik. 7 tolak -5 adalah 12. -3 tolak 2 ialah -5. 12 kuasa 2 adalah 144 dan -5 kuasa 2 ialah 25. Okey, jumlahkan dua-dua nombor ini adalah 169. Dan punca kuasa 2 kita akan dapat JK ialah 13 unit. Okey, kita lihat B. Z koordinatnya ialah 2, 3 dan K berada pada paksi X dengan jarak 6 unit ke kanan dari paksi Y. Baik, kita perlu ambil perhatian di sini. Koordinat K diberi dalam bentuk ayat. Kita kena cari koordinat K dahulu. Okey, di sini dia kata K berada pada paksi X. K berada pada paksi X. Okey, kita lihat SATA Calters ini. Baik, bagi semua titik yang berada pada paksi X, okey, apakah koordinat Y-nya? Koordinat Y mesti sama dengan 0. Okey, dan di sini dia kata K ini juga berjarak 6 unit ke kanan dari paksi Y. Okey, jadi X-nya ialah 6. Koordinat X-nya ialah 6. Jadi titik K-nya adalah di sini. Apakah koordinat K?
60. Oke, 60. Baik. Dan koordinat Z ialah 2, 3. Sekarang kita boleh guna rumus ini untuk dapatkan jarak ZK. Oke, ini X2. Kita boleh kata ini X2. Ini X1. Jadi, 6 tolak 2 kuasa 2 tambah. Oke, yang ini ialah Y2. Ini ialah Y1. 0 tolak 3 kuasa 2. Kemudian, selesaikan saja. 6 tolak 2 ialah 4. 0 tolak 3 adalah negatif 3. Baik, 4 kuasa 2 ialah 16. Dan negatif 3 kuasa 2 ialah 9. Oke, 25. Dan punca kuasa 2, 25 ialah 5. ZK 5 unit. Oke, contoh yang ke-6 diberi bahawa koordinat A dan B. Jarak AB ialah 17 unit. Cari nilai-nilai X yang mungkin. So, nilai X lebih daripada 1 lah kan. Penyelesaian. So, diberi AB sama dengan 17. Kita terus guna formula ini. X2, Y2, X1, Y1. Okay, so X2 tolak X1. So, X tolak negatif 4 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1. 16 tolak 8 kuasa 2 sama dengan 17. Okay, so negatif-negatif akan jadi positif di sini. 16 tolak 8, kita akan dapat 8. Oke, kemudian punca kuasa 2 bila pindah ke sebelah sini akan jadi kuasa 2. Baik, sekarang kita perlu kembangkan bahagian ini dengan menggunakan formula. Kita lihat, X tambah Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Yang depan ini kuasa 2. Kemudian yang belakang Y ini kuasa 2. Kemudian yang tengah-tengah ini mestilah X darab dengan Y, kemudian darab dengan 2. Jadi ialah 2XY. Oke, ini formula. Jadi di sini X kuasa 2, yang kemudian 4 darab dengan X darab dengan 2, yaitu 8X. Kemudian yang belakang ini kena kuasa 2 akan jadi 16. Oke, 4 kuasa 2 adalah 16. 8 kuasa 2 ialah 64 dan 17 kuasa 2, 289. Oke, kemudian pindahkan 289 ke sebelah kiri akan jadi negatif dan sebelah kanan ini akan tinggal sifar. Oke, kemudian kira 16 tambah 64 tolak 289 ini kita akan dapat negatif 209. Kemudian kita kena faktorkan persamaan kuadratik ini. Kita boleh guna kalkulator. Oke, kita tekan mod 3 kali. Oke, EQN pilih 1. Unknown. Anda panah ke sebelah kanan. Degree pilih 2. A berkali bagi X kuasa 2 ialah 1. B positif 8. Dan C negatif 209. Kemudian kita tekan equal saja, kita akan dapat X yang pertama ialah 11 dan X yang kedua ialah negatif 19. Jadi, kita tulis step tambahan di sini. Kalau ini positif dalam kurungan yang pertama negatif. Kalau sini negatif dalam kurungan ini mestilah positif. Oke? Contoh yang ke-7. P, Q, dan R adalah 3 bucu bagi sebuah segitiga. Hitung panjang bagi sisi PQ, PR, dan QR, dan seterusnya buktikan segitiga PQR ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Baik. Penyelesaian, kita cari dulu PQ dengan menggunakan formula. Oke. 4 tolak 2 kuasa 2. Tambah negatif 8 tolak 6 kuasa 2. Kemudian tekan kalkulator, Anda akan dapat
Punca kuasa 2, 200. Okey, sekarang kita cari PR. 4 tolak negatif 4 kuasa 2. Negatif 8 tolak negatif 2 kuasa 2. Tekan kalkulator, anda akan dapat 10 unit. Okey, cari QR. Guna formula QR. 2 tolak negatif 4 kuasa 2 tambah 6 tolak negatif 2. Yang ini sama dengan PR iaitu 10 unit. Baik. Okey, PQ ialah hipotenus. PQ ialah hipotenus. Sisi yang terpanjang. Okey, kenapa sisi ini dikatakan terpanjang? Kita lihat. Sebenarnya, kalau tekan kalkulator, you mesti dapat 14.14. Okey, so berdasarkan teorem Pythagoras, jika sebuah segitiga ialah segitiga bersudut tegak, maka kuasa 2 panjang hipotenus mesti sama dengan hasil tambah kuasa 2 panjang dua sisi yang lain. Okey, so sekarang kita kena cari hasil tambah kuasa 2 bagi PR dan QR. So, PR kuasa 2 tambah QR kuasa 2. PR kita dapat 10 kan? QR juga 10. Jadi, 100 tambah 100 akan jadi 200. Dan 200 ini sebenarnya ialah PQ kuasa 2. Jadi, segitiga PQR ialah segitiga bersudut tegak sebab kuasa 2 panjang hipotenus adalah sama dengan hasil tambah kuasa 2 panjang dua sisi yang lain. Okey, setakat ini sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, sila like, share dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Bye!